close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Ibrahim Sofian, KBJ 20012114, Seksyen 3. Okay, hari ini saya akan pembentangan 2. Tajuk pembentangan 2 agama Cina. Okay, tokoh Cina terbahagi kepada 2, tokoh Cina dan tokoh Buddha. Apa itu tokoh? Tokoh yang mempunyai banyak maksud di Malaysia. Ia ditaksirkan sebagai pelbagai tempat-tempat suci orang Cina. Setiap tokoh mempunyai struktur yang berbeza-beza, terdiri daripada tempat-tempat suci yang kecil di dalam bangunan yang kompleks. Tokoh di Malaysia, daripada seni bina tokoh, sudut-sudut penting diberi kepercayaan merangkumi semua aspek kehidupan dan amat berkaitan dengan alam semula jadi. Kepercayaan ini diluahkan daripada simbolik sendiri, seperti atap tokoh dia adaptasi dan dengan alunan ombak atau bentuk ekor burung, layang dan ikan. Seni bina tokoh Cina, kebanyakan tokoh mempunyai halaman atau halaman bersiri di mana dewa-dewa ditempatkan. Lambang naga berbadankan ikan diletakkan di atap tokoh tersebut. Patung singa sebagai penjaga di pintu masuk tokoh. Okey, tokoh agama Cina. Tokoh Cina dianggarkan mempunyai 1000 lebih di seluruh negara. Penyembah nenek moyang, Confucianisme dan Theosem semua mengekspektasi di tokoh Cina yang biasa di Malaysia. Komuniti Cina di luar bandar terdapat sekurang-kurangnya 1 tokoh komuniti diuruskan oleh jawatan kuasa tokoh. Okey, tokoh Buddha. Apabila imigran Cina, Thailand, Burma dan Sinhala datang ke Malaysia, mereka menubuhkan tokoh Buddha dan kuatnya di seluruh Malaysia. Majoriti tokoh Cina Buddha di Malaysia mempunyai kepunyaan tradisi Mahayana. Walau bagaimanapun, tiada sempadan di antara Cina Buddha atau agama Cina yang lain. Penawaran yang ada di tokoh kombinasi 5 elemen di dunia, iaitu air, api, kayu, besi dan tanah air. Di Malaysia, Cina Buddha suka ditemui kerana sistem berdikari agama itu yang sifatnya terdiri boleh dijumpai dalam kadar sedikit. Peranan tokoh Buddha. Tokoh Buddha mempunyai pusat pelajaran agama dan aktiviti Buddha. Tokoh adalah tempat penyembahan dan menderma. Tokoh juga mengendalikan buddhisme dan meditasi. Di setengah tokoh mengadakan kelas untuk kanak-kanak pada hari Ahad, iaitu Sunday Dharma School. Kebanyakan tokoh Buddha menjalankan aktiviti sosial dan kebajikan, termasuk sekolah, rumah anak yatim, klinik dan rumah orang tua. Hari sekali rumah anak yatim pertama Buddha ditubuhkan Pote Temple di Penang pada tahun 1936. Kepercayaan atau pemujaan roh nenek moyang ialah kepercayaan bahawa mereka yang telah meninggal dunia masih kekal bersama-sama di bumi ini untuk memerhatikan anak cucu keturunan mereka. Roh nenek moyang ini perlu dijaga agar mereka gembira dan membantu keturunan mereka ditimpa kesusahan. Roh nenek moyang yang diabaikan akan kembali menimpakan bencana kepada keturunan mereka yang tidak menjaga kebajikan diri roh nenek moyang itu. Kepercayaan ini terdapat di kalangan orang asli dan orang Cina. Ada juga kepercayaan ini, misalnya di gereja Roman Katolik, bahawa roh orang baik dapat menjadi perantaraan dengan Tuhan. Pemujaan nenek moyang tidak sama dengan penyembahan terhadap Tuhan atau dewa. Sebagai roh yang pernah hidup sebagai manusia, mereka dilihat lebih memahami keperluan manusia berbanding entiti ketuhanan. Dalam budaya lain, tujuan pemujaan nenek moyang bukanlah bagi meminta sesuatu, tetapi sebagai tanggungjawab taat ibu bapa kepada orang tua. Setengah budaya perlu percaya leluhur perlu jaga dan dijamu, beri makan dan persembahan oleh keturunan mereka. Bagaimanapun, golongan muda kini sudah kurang menggambarkan kepercayaan ini. Penyembahan kepada nenek moyang turut diamalkan, yang mana menunjukkan ketaatan para keturunan terutama kepada anak cucu.
Penyembahan ini juga turut membantu seseorang untuk mengingati asal-usulnya. Salah satu fungsi utama dalam keluarga Cina adalah melaksanakan pemujaan terhadap moyangnya. Pelaksanaan pemujaan nenek moyang dalam keluarga akan dipimpin oleh ayah sebagai ketua keluarga. Penyembahan moyang di Cina juga jelas berkaitan dengan idea Confucian, asas bahawa anak-anak mempunyai kewajipan untuk menghormati ibu bapa mereka dalam kehidupan dan untuk mengingati mereka setelah mereka meninggal dunia. Terdapat dua fokus utama penyembahan leluhur. Salah satunya adalah di rumah di mana orang menyembah nenek moyang. Satu lagi tumpuan penting dalam penyembahan leluhur adalah kubur. Penyembahan di kubur secara minimum dilakukan sekali atau 2 kali setahun. Orang ramai di seluruh China akan pergi ke kubur nenek moyang mereka untuk mengemas kubur dan menyembah mereka. Nenek moyang juga dikatakan banyak memberi peranan kepada sebuah keluarga dan setiap kelahiran penting dalam keluarga kerana ingin mengekalkan penyembahan kepada nenek moyang dalam keluarga. Tanpa ada orang dalam keluarga yang meneruskan penyembahan kepada nenek moyang, keluarga tersebut akan merasa malu kerana tidak lagi pewaris yang dapat meneruskan upacara penyembahan kepada nenek moyang ini. Pewaris yang diperlukan ialah anak lelaki yang berperanan meneruskan upacara penyembahan kepada nenek moyang. Upacara penyembahan nenek moyang akan sentiasa dijalankan dalam setiap tahun oleh ahli keluarga dan terdapat tempat penyembahan nenek moyang dalam setiap rumah dalam masyarakat tradisional di China. Bagi yang berkemampuan, tempat penyembahan akan diadakan di tempat khas yang didirikan di luar rumah dan sebagainya. Datuk Tanah Datuk Gong, Dewa Melayu Kepercayaan Kaum Cina. Sekitar kawasan luar bandar di Malaysia, sesetengah kuil yang dilukis berwarna kuning atau warna merah di tepi jalan atau di bawah pokok boleh ditemui, dan kuil-kuil ini biasanya disembah oleh penduduk yang tinggal di kawasan sekitar. Dewa Melayu yang disembah oleh orang Cina di Malaysia dipanggil Datuk Gong, Datuk Gong atau Datuk Keramat. Kuil-kuil tersebut biasanya mempunyai reka bentuk fusion Cina Melayu dengan unsur-unsur Islam seperti hiasan bulan sabit di dalam bilik yang sederhana. Sebuah patung yang menggambarkan Datuk diletakkan. Patung Datuk Gong biasanya menggambarkan seorang lelaki Melayu yang berpakaian kostum Melayu tradisional memakai songkok atau tengkolok kepala, keris dan pakaian tradisional Melayu. Objek untuk upacara penyembahan juga akan diletakkan di atas sebuah altar di hadapan patung tersebut. Mereka percaya Dewa Datuk Gong ini menjaga kesejahteraan, keamanan, kekayaan dan kesihatan. Sejarah asal Datuk Gong. Datuk atau adalah gelaran terhormat masyarakat Melayu kepada seseorang dan juga gelaran kepada orang tua. Manakala Gong pula adalah gelaran hormat masyarakat Cina kepada dewa-dewa mereka. Ramai yang beranggapan penyembahan Datuk Gong adalah kepercayaan masyarakat Cina. Walau bagaimanapun, perkara itu tidak sepenuhnya benar. Penyembahan terhadap Datuk Gong ini dikatakan mula bertapak di Malaysia sejak awal abad ke-19 lagi. Masyarakat Melayu pada zaman itu masih ada yang percayakan konsep animisme sebelum kedatangan Islam. Asimilasi dari kepercayaan ini membentuk konsep kepercayaan Datuk Gong yang rata-ratanya terdiri daripada orang Melayu yang telah meninggal dunia. Maka apabila dikaitkan dengan amalan orang Melayu pada masa lalu, ia berkaitan rapat dengan pemujaan semangat terhadap sesuatu tempat yang dianggap keramat. Cara penyembahan Datuk Gong. Penyembahan Datuk Gong pada asalnya disembah bukan dalam bentuk patung tetapi tablet papan yang ditulis namanya, pokok tertentu, busuk atau batu. Tetapi disebabkan zaman yang berubah, patung mula diukir. Penyembahan Datuk Gong selalunya dilakukan melalui orang pengantara untuk memanggil roh Datuk Gong. Mereka biasanya menawarkan bunga segar, sirih, rokok daun, hirisan pinang dan buah-buahan tempatan.
Sebahagian penting dari ritual itu juga melibatkan pembakaran kemenyan. Tetapi upacara ini turut mempunyai pantang larangnya sendiri, di mana orang yang ingin meminta bantuan daripada Datuk Gong tidak boleh memakan daging khinzir sekurang-kurangnya sehari sebelum berjumpa Datuk. Bagi wanita yang datang haid pula, mereka dianggap tidak suci dan tidak boleh menyentuh Datuk, terutama sekali di bahagian kepala. Interaksi budaya antara Melayu dan Cina. Konsep Datuk Gong ini muncul dari campuran amalan orang Cina dan Melayu. Dr. Lee Yok Fee, pensyarah Jabatan Ekologi UPM, menyimpulkan bahawa kepercayaan ini diturunkan dari generasi ke generasi dan muncul hasil dari interaksi budaya dan amalan dari dua bangsa iaitu Cina dan Melayu. Justeru, tidak heranlah jika kepercayaan terhadap Datuk Gong ini masih dipraktikkan lagi sehingga kini, kerana ia adalah satu bentuk kepercayaan yang telah direvolusikan di tanah Melayu sendiri yang mengamalkan konsep bebas beragama. We'll go